Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk matematik tahun 3 pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai 3 tajuk. Okay, tapi kita masih di bawah kenal peratus, pecahan dan perpuluhan. Okey, tajuk yang pertama untuk hari ini ialah kenal peratus, yang kedua reka cerita dan yang ketiga selesaikan masalah. Okey, untuk kenal peratus, objektif pembelajarannya ialah pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid dapat mengenal peratus dan menulis peratus dalam bentuk angka dan perkataan dengan betul. Untuk reka cerita, objektif pembelajaran dia ialah cikgu harap murid dapat mereka cerita dan membina ayat yang betul berdasarkan ayat matematik. Dan untuk selesaikan masalah pula, objektif pembelajaran dia ialah murid dapat menjawab soalan berkaitan penyelesaian masalah dengan betul. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks matematik jilid 1 muka surat 104 hingga 113. Sediakan buku aktiviti matematik, kemudian sediakan buku tulis matematik 2. Okey, kita pergi pada tajuk yang pertama iaitu kenal peratus. Okey, untuk kenal peratus ni sebenarnya, peratus, pecahan dan perpuluhan ni sebenarnya dia sama nilai tapi cara penulisan angka dan sebutan yang berbeza. Okey, kita tengok dekat petak 100 ni. Okey, robot ni kata mari kita warnakan 25 bahagian. Okey, jadi dia warnakan 25 bahagian yang berwarna biru daripada 100 kotak. Okey, jadi 25 daripada 100. Okey, apabila 25 daripada 100, okey, dia akan jadi 25 per 100. Ni dalam bentuk pecahan. Okey, dalam bentuk pecahan dia akan jadi 25 per 100. Okey, 25 daripada 100 ni juga dalam bentuk peratus. Okey, dalam bentuk peratus, dia akan jadi 25 peratus. Okey, 25 ditulis 25 peratus. Dan ni adalah simbol ratus, peratus. Okey, jadi cara penulisan angka bagi peratus ni ialah 25 peratus. Okey. Manakala bagi perpuluhan pula, okey, masih dengan nilai yang sama iaitu 25 daripada 100. Dalam bentuk perpuluhan dia akan jadi sifar perpuluhan 25. Ni kita dah belajar pada minggu sebelumnya. Okey. Jadi yang kita nak fokus untuk hari ini ialah peratus. Okey, cara penulisan angka dan sebutan bagi peratus. Okey. Tapi cikgu ingin juga ingatkan kepada kamu bahawa peratus, pecahan dan perpuluhan ni sebenarnya dia memiliki nilai yang sama sekiranya ditukarkan kepada bentuk tu lah. Okay, contohnya pecahan ditukarkan kepada peratus. 25 per 100 ditukarkan kepada peratus akan jadi 25 peratus. Jadi nilai dia masih sama, cuma cara sebutan yang berbeza dan cara penulisan dalam bentuk perkataan yang berbeza. Okay. Kita cikgu terus kepada contoh 2. Okay, dalam buku matematik. Okay, kita tengok A. 26 daripada 100. Okay, dalam kotak per 100 ni, okay, kotak yang mengandungi 100 petak, okay, ada 26. Okay, dia warnakan 26. Okay, 26 daripada 100 ialah 26 per 100. Dalam bentuk pecahan dia akan jadi 26 per 100. Okey, 26 per 100 ini dalam peratus ditulis 26 peratus. Jadi penulisan dia macam yang cikgu cakap tadi lah. Okay, jadi dia akan jadi 26 sama juga nilai 26 dan dia ada simbol peratus. Tu je beza dia. Okey. Kita sebut, cara sebutan untuk peratus ni, kita sebut dengan 26 peratus. Tu cara sebutan dia. Kita tengok B.
Okey, 74 daripada 100 ialah 74/100. Okey, awak tengok kotak 100 ni diwarnakan 74. Okey, 74. Jadi, dalam bentuk pecahan nilai dia ialah 74/100. Okey, jadi 74/100 ni dalam peratus ditulis macam mana? Tadi dah kita dah belajar. Okey, dia mesti ada sama juga nilai, masih lagi 74 dan dia ada simbol peratus. Macam mana simbol peratus? Ni adalah simbol peratus. Okey, jadi 74 dan tulis simbol peratus. Jadi 74 peratus. Okey, jadi macam mana kita sebut 74 peratus? Okey, jadi kita tulis dalam perkataan 74 peratus. Itu saja. Okey. Okey, sekarang kita tengok markah ujian. Markah ujian pada kertas ni. Okey, 88/100. 88/100 dia akan, cara sebutan dia dalam bentuk peratus dia akan jadi 88%. Okey, 91/100. Okey, jadi kalau dalam bentuk peratus dia akan jadi 91%. Kalau yang atas ni dalam bentuk pecahan dia akan jadi 91/100. Dalam bentuk peratus dia akan jadi 91%. Okey. Kita teruskan kepada contoh nombor 6. Okey, 8%. Okey, 8% ni sama dengan berapa sebenarnya dalam bentuk pecahan? Okey, kita tengok kat bawah. Okey, 8% ni sama juga dengan 8%. Kan? Okey. Jadi, 8/100 ialah 8/100. 8/100 ialah 8/100. Maksudnya 8 daripada 100. Kan? Okey, jadi 8/100 ni dalam perpuluhan ditulis sifar perpuluhan sifar 8. Okey. Jadi kita imbas balik pada perpuluhan. Okey, yang kita belajar perpuluhan sebelum ni. Okey. Nilai perpuluhan 8/100. Okey. Jadi 8/100. Okey, per 100 ni menunjukkan angka 8 ni akan berada di nilai tempat per 100 lah. Okey, jadi depan dia akan ada nilai per 10 dan nilai sar. Okey, jadi nilai sar titik sifar dan barulah angka 8. Ni cikgu dah pernah terangkan dalam pembelajaran sebelum ni. Cikgu harap awak boleh faham lah yang ni. Ini mudah sahaja sebenarnya. Okay. Cikgu pernah ingatkan bila ditukarkan kepada perpuluhan. Okay, kita tengok ada dua. Ada dua angka sifar ni. Okay, jadi selepas titik tu mestilah ada dua angka. Tu senang je kita nak tukar dalam perpuluhan. Okay, jadi mestilah ada dua angka sebab dia ada dua sifar. Okay, jadi sekarang ni kita tengok nombor dia adalah 8. Okay, jadi 8 ni sebenarnya adalah angka peratus. Okay, jadi dia akan diletakkan di hujung. 8. Dan depan dia cikgu, okay, dia akan letak kosong lah. Kosong. Okay, sebab dah tak ada nilai kan. Okay, nilai dia hanya 8 saja. Okay. Kita teruskan pada nombor 7. Okay. Sifar perpuluhan 69. Okay, sifar perpuluhan 69 ni dalam peratus apa dia? Apa dia kalau ditukarkan kepada nilai peratus? Okey, sifar perpuluhan 69. Okey, jadi sifar perpuluhan 69 ni, kita tengok garis nombor ni, dia dah tunjuk. Okey, sifar perpuluhan 69 ni sama juga dengan 69/100. Kan cikgu kata bila ada dua angka, maksudnya dia per 100. Jadi 69 daripada 100. Macam tadi, satu angka sahaja. Sebab tu dia ada 8 ni diletak di ke tempat per 100. Yang ni dia ada dua angka. Sebab tu dia letak 69. Okey. Jadi 69/100. Okey, jadi bila ditukarkan, sifar perpuluhan 69 ni akan menjadi 69%. Mudah sahaja sebenarnya. Okey.
Jadi kita tengok cabar minda. Perpuluhan yang mana mempunyai nilai peratus yang sama? Terangkan nilai peratus yang mana? Yang mana? 0.4, 0.440. Yang mana mempunyai nilai peratus yang sama? Ini mudah saja kan? Okay. Kalau 0.4 bermaksud 0 dekat depan, 4 dekat belakang. Okay, jadi 0.4 per 100 lah kan sebab ada 2 angka. Okay, jadi per 100. Okay, jadi 0 dekat depan ni kan dia tak ada nilai. Okay, jadi dia buang saja. Jadi akan jadi 4 per 100. Okay, kalau yang ni pula 0.4 kosong. Okey, jadi 0.40 sifar. Okey, dia akan jadi 4 kosong. Okey, selepas titik nombor, selepas titik 40 per dengan 100 juga. Okey, sebab apa? Sebab ada 2 angka selepas titik. Ada 2 biji sifar. Okey, jadi 40 per 100. Okey, jadi yang ni pula okey, 0.4. Okey, 0.44 ni kalau ditukarkan kepada peratus sebab kita nak samakan nilai peratus. Dia kata nak dalam nilai peratus. Okay, jadi mesti ada 2 angka kan? 2 angka dekat belakang selepas titik. Okay, jadi 0.4 ni bila ada 2 angka. Jadi 4 ni dah ada 1 dan 1 petak lagi ni tak ada angka kan? Okay, jadi ingat semula yang lepas kalau tak ada angka kita masukkan kosong. Okay, jadi 4 kosong per 100. Okey, jadi 40 per 100 bermaksud 40 peratus. Okey, 4 per 1 bermaksud 4 per 100. Okey, 40 per 100 bermaksud 40 peratus. Okey, jadi yang mana nilai peratus yang sama? Yang nilai adalah sama. Okey. Okey, kita cuba ini. Okey, nombor 1. Sebut dan tulis peratus dalam perkataan. Okey, A. 6%. Cara sebut dia ialah 6%. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk perkataan? Okay, kita eja saja 6%. Okey, B. 27%. Cara sebutan dia ialah 27%. Okey, jadi macam mana nak tulis dalam bentuk perkataan? Tulis saja 27%. Okey, C. 30%. Okey, mudah juga. Tulis saja 30%. Kalau D pula 54%. Okey, jadi nak tulis macam mana? 54%. Okey. Nombor 2. Okey, tulis pecahan per 100 dan peratus bagi bahagian berwarna. Okey, ini adalah petak 100. Okey, semua adalah petak 100 A, B dan C. Okey, jadi dia nak pecahan per 100. Pecahan. Okey, pecahan dulu. Okey, jadi kita kira dulu. Contoh A. Okey, ada berapa yang berwarna hijau? Okey, kita kira. Ni ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey, 80 daripada 100 bermaksud 80 per 100. Okey. Jadi dia nak pecahan per 100. Okey, ni adalah pecahan per 100. Dan dia nak peratus juga. Okey, peratus dia macam mana nak tulis? 80 dan simbol peratus. Mudah saja. Okey, untuk B pula, okey, kira dulu yang bahagian berwarna. Okey, bahagian berwarna ada, okey, kita kira 10. Okey, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, 90, 1, 2, 3, 4, 5. 95. Okey, jadi pecahan per 100 dia ialah 95 per daripada 100 kan? 100 kotak. Okey, 95 per 100
akan ditukarkan kepada peratus, dia akan jadi 95%. Okey, untuk C pula. Yang ni cikgu awak buat sendirilah. Awak boleh kira sendiri ni. Kira dulu yang berwarna biru. Okey, bila kira yang berwarna biru, kemudian tukarkan dulu kepada pecahan per 100. Kemudian barulah tukarkan kepada nilai peratus. Okey. Nombor 3, nyatakan dalam perpuluhan. Okey, A, 25/100. Dalam bentuk perpuluhan. Kan? Okey, jadi sama juga, tukarkan dulu kepada bentuk pecahan peratus tadi. Okey, jadi A, kita tengok A dulu, 25%, diberi 25%. Okey, dia nak dalam bentuk perpuluhan. Okey, sebenarnya kalau awak tengok daripada nombor ni, awak boleh dah cari nilai perpuluhan dia. Okey, tapi kalau nak buat secara perlahan-lahan, okey, kita buat 25%. Okey, dalam bentuk pecahan, peratus per 100. Dia akan jadi 25/100 lah kan. Okey, jadi dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan pula macam mana? Kan senang ni, dia ada 2 kosong. Okey, jadi 2 kosong. 1, 2. Titik dekat depan, kosong dekat depan. Okey, sifar perpuluhan 2, 5. Okey, untuk B pun sama. Okey, 3%. Okey, 3% ni pecahan per 100 dia ialah 3/100 kan? Okey, 3% ni dalam pecahan dia ialah 3/100. Okey, jadi dalam perpuluhan, okey, ada 2 nombor sifar. Okey, jadi maksudnya dia akan ada 2 angka selepas titik. Okey, jadi ni ada 1 angka, kemudian ada 1 lagi angka, 2 titik kan. Okay, barulah kosong dekat depan. Okey, kat sini letak kosong sebab tak ada angka dekat sini, dia akan jadi kosong. Okey, jadi dalam bentuk perpuluhan dia ialah sifar perpuluhan sifar 3. Okey, untuk C pula 19%. Okey, mula-mula tukarkan pada nilai pecahan dulu, dia akan jadi 19/100. Okey. Kemudian tukarkan kepada perpuluhan. Okey, guna kaedah yang sama tadi. Ada 2 biji kosong. Okey, jadi mulakan daripada belakang. 1. Okay, dia akan jadi 2 angka. Okey, 1, 2. Titik. Lidah berhenti tu awak letak titik. Kemudian letak kosong di depan. Dia akan jadi perpuluhan dia ialah sifar perpuluhan 19. Okey. Untuk nombor 4, okay, nyatakan dalam peratus. Okay, daripada perpuluhan ni nak tukarkan pula kepada peratus. Okay. Okay, jadi kita tengok A. Sifar perpuluhan 4, 2. Okay, nak tukarkan dalam peratus. Okay. Okay, sifar perpuluhan 4, 2 ni kalau dalam bentuk pecahan per 100, dia akan jadi berapa? 1, 2, dia ada 2, jadi per 100 lah kan. Okay, jadi 42/100. Okey, jadi 42/100 ni bermaksud 42%. Okey, B pun sama. Sifar perpuluhan sifar 7. Okey, tukarkan kepada pecahan per 100 dulu. Okey, ada 2. 1, 2. Okey, 0.7/100. Kan? Okey, 0.7/100 ni, kosong ni ada nilai ke tak dekat depan? Tak ada kan? Okey, jadi 7/100. Jadi 7%. Okey, C. Okey, sifar perpuluhan 86. Okey, tukarkan dulu kepada pecahan per 100. Okey, sifar perpuluhan 1, 2. Okey, maksudnya per 100. Ada dua tempat selepas titik. Okey, 86. Okey, tulis sahaja 86. Okey, jadi tukarkan kepada peratus, dia akan jadi 86%. Okey, nombor 5. Warnakan petak 100. Okey, petak 100. Okey, A. Okey, ni A. Kita buat A. 9%. Okey, kan kita dah tahu petak ni adalah petak 100 kan. Okey, jadi 9% ni bermaksud 9 daripada 100. Okey, jadi kalau 9 daripada 100, warnakan 9 lah. 4,
5, 6, 7, 8, 9. Untuk B pun sama. Okey, 71%. Akan jadi maksudnya ialah 71/100. Okey, jadi untuk petak B, warnakan 71 daripada 100. Okey. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1. Okey, warnakan. Okey, jadilah 71/100. Okey. Dan untuk C dan D ni juga rasa awak dah tahulah. Okey, mudah sahaja. Sebabnya dia dah tak dalam bentuk per 100. Maksudnya 40/100. Maksudnya 40 daripada 100. Jadi warnakan je lah 40 daripada 100 kotak. Okey, untuk D pun sama. 13/100. Okey, jadi warnakan 13 daripada 100 kotak. Okey. Kita terus kepada tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua ni ialah reka cerita. Okey, reka cerita contoh yang pertama. Okey, kita tengok ayat matematik dekat atas. 1/2 kilogram tambah 1/8 kilogram sama dengan 5/8 kilogram. Okey, macam mana nak reka cerita berdasarkan ayat matematik ni? Okey, kita tengok kilogram. Kilogram ni maksudnya berat. Benda-benda yang berat lah. Jisim. Okey. Jadi kita kena reka cerita berdasarkan berat lah. Jisim. Okey, kita tengok apa yang dia buat. Okey, bapa Devi membuat kek buah. Dia mencampurkan 1/2 kilogram tepung dengan 1/8 kilogram buah-buahan kering. Jumlah jisim ialah 5/8 kilogram. Jadi direka daripada ayat matematik ni, direka bapa Devi membuat kek buah. Jadi dia nak buat kek buah. Dia mencampurkan. Mencampurkan ni bermaksud tambah. 1/2 kilogram. Okey, 1/2 kilogram tepung dengan 1/8 kilogram buah-buahan kering. Jadi dia dah tulis dah dekat sini. 1/2 kilogram tambah 1/8 kilogram. Okey, jadi jumlah. Jumlah dia sama dengan jisim ialah 5/8 kilogram. Itulah maksudnya reka cerita. Mudah sahaja sebenarnya. Okay? Sebab dia dah berikan ayat matematik. Jadi awak hanya perlu mereka cerita berdasarkan ayat matematik tersebut. Okay, kita tengok contoh yang kedua. 9/10 meter. Okay, M ni maksudnya meter. Meter ni untuk panjang lah. Okay. Tolak. Okay, tolak dia guna simbol tolak. Maksudnya makin berkurang. Okay, 3/5 meter. Sama dengan 3/10 meter. Okay, kita reka cerita. Tengok macam mana dia reka cerita. Lin mempunyai 9/10 meter reben. Okey, dia dah buat dah 9/10 meter. Okey, dia menggunakan 3/5 meter reben untuk menghias kotak hadiah. Okey, dia menggunakan. Bila dah guna reben tu, maksudnya dia berkurang kan? Jadi bila berkurang, sebab itulah dia letakkan simbol tolak. Sebab tu dia gunakan perkataan menggunakan. Okey, daripada 9/10 meter ni, dia menggunakan 3/5 reben. Okey, jadi betul lah maksudnya simbol ayat matematik tadi digunakan tolak. Okey, jadi sambung balik untuk menghias kotak hadiah. Okey, panjang reben yang tinggal, maksudnya panjang reben yang tinggal ni maksudnya baki. Okey, baki dia ialah 3/10 meter. 9/10 meter tolak 3/5 meter, baki dia ialah 3/10 meter. Mudah sahaja. Okey, tengok contoh nombor 4. Okey, di kertas tu ada ditulis 95%. Markah dia 95%. Okey. Jason mendapat markah 95% dalam ujian matematik. Okey.
Ini 95%. Okey, sama juga nilai dia 9/100 kan. Okey, jadi dia tulis lagi markahnya dalam pecahan ialah dalam pecahan dia apa? Ni 95/100. Okey. Itu sahaja. Okey, untuk nombor 5. Okey, diberi ayat matematik 0.5 cm tambah 0.4 cm sama dengan 0.9 cm. Okey, jadi kita kena buat ayat tambah. Okey, semakin bertambah. Okey, kita tengok contoh dia bagi. Okey, panjang reben hijau ialah 0.5 cm. Panjang reben hijau. Okey, yang ni hijau. Okey, yang ni hijau 0.5 cm. Okey, lebih panjang daripada reben merah. 0.5 meter ni lebih daripada daripada yang warna merah ni. Tengok kita hijau ni dia lebih sikit daripada merah kan. Okey, panjang reben biru ialah 0.4 cm lebih daripada reben hijau tadi. Okey, biru pula dia lagi panjang daripada yang hijau tadi. Okey, jadi panjang reben biru ialah berapa sentimeter? Okey, jadi sekarang ni ditulis dekat sini. Okey, dekat sini hijau. Hijau dia 0.4 biru lebih daripada 0.4 daripada hijau kan. Okey, jadi jumlah yang biru ni ialah 0.9 cm. Okey, jadi panjang reben biru ialah 0.9 cm lebih daripada reben merah. Itu je sebenarnya. Sebab dia buat ayat lebih daripada reben merah kan. Maksudnya 0.5 cm akan tambah dengan 0.4 cm dan hasilnya ialah 0.9 cm. Biru lebih panjang daripada merah. Okey. Okey, kita cuba. Okey, cik ni kita bagi contoh 2 dah. Okey, A. Okey, 2/3 meter tambah 1/9 meter sama dengan 7/9 meter. Okey, macam mana nak buat ayat? Okey, tambah. Tambah ni maksudnya semakin bertambah lah. Okey, meter. Meter ni maksudnya berkaitan dengan panjang. Okey, ukuran panjang. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh rak. Okey. Pak Abu membina rak kasut. Titik. Okey. Pada awalnya, Pak Abu membina 2/3 meter tinggi rak. Okey. Kemudian, Pak Abu menambah lagi tinggi rak sebanyak 1/9 meter. Titik. Okay. Jumlah tinggi rak kasut ialah 7/9 meter. Okay, jadi kita tahu dekat sini apa yang kita bina ayat ni. Okay, kita tengok ayat matematik tadi, dia berkaitan dengan tambah. Maksudnya kita kena buat ayat yang menambah
Okey, benda tu semakin bertambah. Okey, jadi cikgu dah tulis Pak Abu membina 23 meter. Okey, tinggi rak. Okey, kemudian dia bina lagi, ditambah lagi ketinggian rak tu sebanyak 1/9 meter. Okey, maksudnya dia tambah 1/9 meter lagi. Okey, jadi jumlah dia tinggi rak kasut tadi ialah 7/9 meter. Cikgu ambil sahaja daripada ayat matematik ni tadi. Kan? Mudah saja. Okey, untuk B contohnya. Okey, untuk B 1/2 liter. Tolak. Okey, mungkin berkurang. 3/10 liter. Sama dengan 1/5 liter. Okey, liter ni kita dah belajar. Okey, liter ni untuk apa? Untuk isi padu. Isi padu air ke. Kan? Okey. Jadi 1/2 liter. Okey, berkaitan dengan air lah. Cikgu bagi mula paling air. Okey, berkurang. 1/2 tolak. Okey, jadi kita buat ayat. Okey, contoh. Ayat yang mudah. Okey. Okay. Guru, cikgu Ani memberikan Amin 1/2 liter air. Okey. Beliau menyuruh Amin membuang. Membuang. Membuang ni kan semakin berkurang. Okay, sebab tu cikgu guna membuang sebab kita nak ada simbol tolak dekat sini. Okay, jadi beliau menyuruh Amin membuang 3/10 liter dari air tersebut. Okay, jadi dia kena tolak 3/10 liter. Okey. Baki air yang tinggal ialah 1/5 liter. Jadi baki dia bila dah buang, bila dah tolak, buang, okey, akan jadi 1/5 liter. Tu sahaja. Okey, jadi sebab ayat matematik dia dah bagi, awak cuma perlu mereka cerita sahaja. Okey, begitulah seterusnya. Okey, awak boleh tengok contoh-contoh ni sebenarnya ada je dalam buku teks. Okey. Kemudian kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu selesaikan masalah. Okey, ini pun sama je sebenarnya dengan reka cerita tu. Sebab tu cikgu masukkan sekali tajuk ni. Okey. Jadi, bezanya ialah daripada satu penyataan, awak kena selesaikan masalah tu. Okay, contohnya, okay, nombor 5 ni. Cikgu ambil contoh nombor 5. Okay, ada 100 orang murid dalam kelab catur. Okay, dalam kelab catur ni ada 100 orang murid. Okay, 45 orang ialah murid perempuan. Okay, maksudnya 45 daripadanya perempuan. Okay, jadi dia nak tahu peratus murid lelaki. Peratus. Nilai peratus tadi macam mana? Dia mesti ada simbol peratus kan? Okay, mesti ada simbol peratus. Okay, jadi dia nak yang lelaki. Okay, jadi nak lelaki berapa peratus? Okey, sekarang ni kita tahu yang murid perempuan ada 45. Okey, 45 perempuan. Cikgu letak P perempuan. Okey, jumlah semua murid ialah 100. Okey, jadi nak tahu murid lelaki 100 ni mestilah tolak dengan 45. Tolak dengan murid perempuan barulah tahu murid lelaki berapa. Betul tak? Okey, jadi ditolaklah kat sini. Okey, 100 tolak 45. Okey, tak boleh pinjam 10. Pinjam lagi 9 jadi 10. Okey, 10 tolak 5, 5.
9 tolak 4, 5, kosong, okey, kosong. Okey, jadi 55. Jadi nilai murid lelaki, okey, murid lelaki adalah 55 orang. Okey, jadi murid lelaki ada 55 orang. Okey, jumlah dia 100. Okey, jadi dia nak, tapi dia tu masih belum lagi jawapan dia sebab dia nak peratus. Dalam bentuk peratus murid lelaki. Okey, jadi 55 orang murid lelaki daripada 100 orang murid. 55 ni murid lelaki tadi kita dah tahu murid lelaki 55 daripada 100. Maksudnya ialah 55 per 100. Okey, jadi 55 per 100 ni sama juga dengan 55 peratus. Okey, jadi dalam bentuk nilai peratus dia ialah peratus murid lelaki ialah 55 peratus. Okey, mudah sahaja. Okey, kita cuba dulu. Okey, kita cuba selesaikan masalah untuk A. Okey, dalam sebuah taman, 1/4 daripada kawasannya dipenuhi dengan tumbuhan berbunga. Okey, ada sebuah taman, dalam tu 1/4 tu dah ada bunga. Okey, 1/4 dia ada bunga. Okey, 3/8. Okey, 3/8 pula ialah kawasan tumbuhan tidak berbunga. Okey, jadi yang 38 tadi pula yang tak ada bunga. Okey, yang 1/4 ni ada bunga. 3/8 tak ada bunga. Okey, jadi berapakah jumlah kawasan yang dipenuhi tumbuhan? Okey, jadi dia nak tahu berapa jumlah yang ada tumbuhan. Okey, yang tadi 1/4 ni tumbuhan berbunga. 3/8 ni tumbuhan tak berbunga. Tapi dua-duanya adalah tumbuhan. Betul tak? Okey, jadi dia nak tahu kat sini jumlah kawasan yang dipenuhi tumbuhan. Jumlah. Okay, bila dia kata jumlah, maksudnya simbol yang digunakan ialah tambah. Okey, jadi 1/4 akan tambah dengan 3/8. Jadi tambah macam biasa. Macam mana? Kita dah belajar sebelum ni. Kalau pecahan, kita samakan dulu penyebut. Okey, jadi nak samakan. Okey, 8 nak sama dengan 4. Boleh tak? Tak boleh. Okey, jadi kita samakan 4 kepada 8. Okey, sifir apa yang kita gunakan? Okey, sifir 4 darab berapa dapat 8? Okey, 4 darab dengan 2 lah. Okey, kita guna sifir 2. Okey, 4 darab 2 akan dapat 8. Okey, jadi bila penyebut darab dengan 2, pengangka mesti darab dengan 2. Okey, akan jadi 2, 1 darab 2, 2 per 4 darab 2 apa tadi? 8. Okey, tambah dengan 3/8. Okey, sekarang penyebut dah sama. Okey, jadi kita boleh tambah seperti biasa. Okey, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 per sama 8. Okey, jadi jawapan dia jumlah kawasan yang dipenuhi tumbuhan ialah 5/8. Okey, mudah sahaja kan? Okey, cuma awak perlu faham masalah yang dinyatakan. Okey, tengok B. Ada 2 paket gula-gula yang masing-masing berjisim 0.17 kg dan 0.08 kg. Okay, ada 2 paket gula-gula. Yang satu 0.17 kg. Satu lagi 0.08 kg. Okay, berapakah beza jisim kedua-dua paket gula-gula itu? Dia nak tahu beza. Okey. Ada 0.17 kilogram. Tulis. Okay. Dan 0.08 kilogram. Okay. Jadi dia nak tahu beza kedua-dua paket gula tadi. Yang beza antara 0.17 dan 0.08. Okay. Jadi bila nak tahu beza, maksud dia simbol yang kita gunakan ialah tolak. Barulah kita dapat tahu beza dia. Okey, jadi 0.17 kg tolak 0.08 kg. Okey, berapa baki dia? Okey, jadi tengok tolak dalam bentuk lazim. Okey, 0.17
tolak. Okey, mesti kan cikgu ingatkan semula titik mesti sama. Okey, mesti sama kedudukan dia. Okey, jadi baru tulis sifar 8. Okey, jadi tolak seperti biasa. Kita mulakan dengan belakang. Okay, 7 tolak 8 tak boleh, pinjam depan tinggal kosong. Okay, jadi kita pinjam 10. 10 tambah 7 akan jadi 17. Okay, 17 tolak 8, 9. Okay, kosong tolak kosong, kosong. Okay, titik turun sahaja titik. Kosong tolak kosong, kosong. Okay, jadi jawapan dia ialah 0.09 kilogram. Ini ada jawapan dia. Mudah sahaja. Okey, C. Secawan susu mengandungi 30% kalsium. Okay, nyatakan 30% dalam perpuluhan. Mudah je, dia nak dalam bentuk perpuluhan. 30% dia nak tukarkan kepada perpuluhan. Okey, kita dah tahu kalau awak boleh congak dalam kepala, congak sajalah. Okay, tapi kalau awak nak buat bentuk kerja, okey, 30% bermaksud 30 daripada 100. Kan? Okey. Jadi 30 daripada 100 nak tukarkan kepada perpuluhan. Okey, kita nak adakan perpuluhan dekat depan. Okey, jadi ada 2 sifar. Okey, jadi kita gerakkan dari belakang ke belakang. Jadi 2 sifar. 1, 2. Baru letak titik. Lepas titik ni mesti ada kosong dekat depan. Kan? Okey, jadi sifar perpuluhan 30. Ini adalah bentuk perpuluhan dia. Okey, awak boleh tulis sifar perpuluhan 30 ataupun boleh juga awak tulis sifar perpuluhan 3. Dua-dua pun tak ada masalah sebab cikgu dah kata berarti kosong dekat belakang ni pun boleh potong. Dia tak ada nilai kalau dalam bentuk perpuluhan. Okey. Jadi sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan 3 ataupun boleh juga awak tulis sifar perpuluhan 3 kosong. Dua-dua cikgu terima. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey. Awak belajar agak banyak hari ini. Okey, tapi tugasan awak pun jadi banyak lah. Okey. Jadi yang pertama, lengkapkan buku aktiviti muka surat 68 hingga 76. Ya Allah, ya Tuhan aku banyaknya cikgu. Okey. Tapi tak apa, cikgu akan beri masa untuk awak siapkan tugasan buku aktiviti ni. Bermaksud untuk buku aktiviti ni awak boleh laksanakan bila-bila masa saja. Okay, bila awak dah siap, awak boleh terus hantar dekat cikgu. Okey. Bila-bila masa sahaja. Okey. Untuk tugasan yang kedua, lengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Okey. Jadi lembaran kerja sahaja yang cikgu nak awak hantar pada cikgu untuk hari ini. Faham tu? Okay, jadi buku aktiviti ni bukan cikgu tak suruh awak hantar. Awak kena buat juga tapi cikgu bagi tempoh masa yang lama sebab cikgu tahu awak mungkin ada kerja lain apa semua kan. Okay, jadi cikgu beri tempoh awak untuk siapkan buku aktiviti tu. Okay, tapi untuk hari ini cikgu nak awak hantarkan kepada cikgu lembaran kerja sahaja. Okay, cikgu akan hantar lembaran kerja ni dalam grup WhatsApp awak. Okay, dan awak boleh salin semula atau cetak dan tampal dalam buku tulis matematik 2. Okay, untuk lembaran kerja ni. Okay, jadi, lepas awak dah siapkan jawapan dia untuk lembaran kerja ni, jadi awak hantarkan kepada cikgu ataupun hantar ke link Padlet cikgu yang cikgu telah berikan sebelum ni. Okay. Nanti cikgu akan letak juga dalam grup WhatsApp awak. Okay, jadi, untuk hari ni, awak hanya perlu hantar kepada cikgu tugasan lembaran kerja yang telah siap sahaja. Okey, boleh faham tu? Okay, jadi buku aktiviti ni awak boleh buat bila-bila masa dan cikgu akan semak dari semasa ke semasa lah. Kalau awak dah siap, awak hantar je. Okey, itu sahaja. Okey, ini adalah contoh lembaran kerja yang cikgu berikan. Okey, awak boleh baca arahan kemudian jawab soalan senang sahaja sebenarnya. Okey, kalau awak tak faham, awak boleh hubungi cikgu lah. Okey. Ada 2
kertas lembaran kerja yang mengandungi empat muka lah. Okey, jadi awak boleh salin ataupun awak boleh cetak dan tampal saja dalam buku awak lah. Okey, jadi kerja-kerja ni sebenarnya mudah saja. Okey, tapi kalau awak tak faham, awak boleh hubungi cikgu bila-bila masa saja. Okey. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Dan jangan lupa hantarkan kepada cikgu tugasan lembaran kerja saja untuk hari ini yang telah siap. Okey, boleh hantar ke link Padlet yang cikgu berikan. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.